Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan mengajar tentang topik 2.1.9 iaitu perubahan kuantiti ditawar dan 2.1.10 iaitu perubahan penawaran. Diminta pelajar menyediakan pen dan juga kertas. Okey, kedua-dua topik ini saya bahagikan kepada 3 perkara utama iaitu perubahan. Kita akan bincangkan tentang perubahan kuantiti ditawar, perubahan penawaran dan juga faktor kelok peralihan kelok iaitu ke kanan dan juga ke kiri. Kita lihat kepada subtopik yang pertama iaitu perubahan dalam kuantiti ditawar. Okey, untuk perubahan dalam kuantiti ditawar ni saya akan pecahkan kepada 3 bahagian yang kita akan bincangkan. Yang pertama, apakah faktor yang menyebabkan perubahan dalam kuantiti ditawar? Yang kedua, kita akan lihat kepada perubahan keloknya dan yang ketiga kita akan lihat kepada persamaan. Okey, yang pertama, untuk faktor. Faktor perubahan dalam kuantiti ditawar disebabkan oleh satu sahaja faktor iaitu faktor harga barang itu sendiri. Seperti kamu sedia maklum, dalam penentu penawaran ada 2 faktor iaitu faktor harga barang itu dengan bukan harga barang itu. Untuk dalam perubahan kuantiti ditawar dia disebabkan oleh harga barang itu. Okey, keloknya bagaimana? Keloknya akan berubah sepanjang kelok yang ada, sepanjang garis yang ada, iaitu akan berubah ke atas ataupun ke bawah. Yang kedua adalah persamaan. Persamaannya berlaku apabila harga meningkat, kuantiti ditawar akan meningkat. Dan keadaan ini dinamakan pengembangan penawaran. Istilahnya pengembangan penawaran. Yang kedua, untuk persamaan dia, apabila harga barang menurun, kuantiti ditawar menurun. Dan keadaan ini dinamakan penguncupan penawaran. Subtopik yang kedua adalah perubahan penawaran. Sama juga kita akan lihat kepada 3 perkara. Yang pertama, kita akan melihat kepada faktor yang menyebabkan perubahan penawaran. Yang kedua, kita akan melihat kepada perubahan keloknya bagaimana. Dan yang ketiga, kita akan melihat kepada persamaan. Kita lihat dulu yang pertama iaitu faktor. Terdapat 6 faktor yang menyebabkan perubahan penawaran. Seperti kamu tahu, ada dalam penentu penawaran ada 2 faktor iaitu faktor harga barang itu. Faktor harga barang itu akan termasuk dalam perubahan kuantiti ditawar. Tetapi 6 faktor lain iaitu faktor bukan harga barang itu akan masuk dalam perubahan penawaran. Okey. 6 faktor tersebut adalah harga faktor pengeluaran, tingkat teknologi, matlamat pengeluar, cuaca, dasar kerajaan dan juga jangkaan harga pada masa depan. Okey, yang kedua kita akan lihat kepada kelok. Untuk perubahan penawaran, kelok ni akan berlaku peralihan, bukan lagi pergerakan. Dia akan berlaku peralihan, iaitu peralihan kelok ke kanan ataupun ke kiri. Dia akan berubah keseluruhan kelok. Dan yang ketiga kita akan lihat pada persamaan. Persamaan untuk perubahan penawaran adalah yang pertama, apabila faktor-faktor lain iaitu 6 faktor ini berlaku peningkatan kos, berkeadaan buruk dan juga mendesak, maka pengeluar akan mengurangkan penawaran dan istilahnya adalah pengurangan penawaran. Jadi kelok penawaran akan bergerak ke kiri. Sebaliknya berlaku iaitu apabila faktor-faktor lain menyebabkan pengurangan kos, baik dan membantu, maka pengeluar akan meningkatkan penawaran yang dinamakan istilahnya penambahan penawaran. Jadi kelok akan bergerak ke kanan ataupun beralih ke kanan. Kita lihat pula pada subtopik yang ketiga iaitu faktor perubahan penawaran. Kenapa kelok ni beralih ke kiri dan juga ke kanan? Okey, cikgu tak mau terang ke 6 faktor ini sebab banyak kan. Cuma cikgu nak bagi kamu faham, ke-6 faktor ini dipengaruhi dia beralih ke kanan dan ke kiri ada sebab dia. Dia akan beralih ke kanan iaitu berlaku penambahan pengeluaran bila kos pengeluaran dia menurun. Apa saja daripada 6 ni menyebabkan kos pengeluaran menurun. Ataupun yang kedua, sesuatu yang membantu, sesuatu yang baik akan menyebabkan kelok itu beralih ke kanan iaitu semakin bertambah pengeluarannya. Contoh, kalau kos pengeluaran berkurang, dia akan beralih ke kanan iaitu pengeluaran dapat ditambahkan, penawaran dapat ditambahkan. Dan sebaliknya berlaku apabila berlaku peningkatan kos pengeluaran, perkara yang mendesak, perkara yang buruk, itu akan menyebabkan daripada ke-6 faktor ini itu akan menyebabkan kelok beralih ke kiri iaitu berlakunya pengurangan pengeluaran. Kesimpulannya, hari ini kelas kita telah belajar 3 subtopik iaitu yang pertama perubahan kuantiti ditawar. Kita lihat kepada 3 perkara, apa faktor dia, bagaimana keloknya, bagaimana persamaannya. Begitu juga dengan perubahan penawaran. Lihat pada 3 perkara. Faktor-faktor dia apa dia, yang kedua keloknya bagaimana dan yang ketiga apa persamaan dia. Dan yang ketiga kita pelajari tentang faktor peralihan kelok iaitu daripada kiri, faktor beralih ke kanan dan juga apa faktor yang menyebabkan beralih ke kiri. Kalau ke kanan yang baik membantu dan menyebabkan kos turun. Kalau ke kiri buruk mendesak dan juga kos meningkat.